Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang sedang menonton kami secara langsung pada pagi ini. Pihak penganjur Pusat Pembangunan Bakat dan Kepimpinan Jabatan Pendaftar dengan kerjasama Pusat Kaunseling UTM ingin mengucapkan selamat datang ke Facebook Official Siti LD. Okey, pada pagi ini kita akan mengikuti satu ceramah kaunsul webinar Apa Khabar Kawan, siri ketiga yang akan disampaikan oleh penceramah kita iaitu Puan Nur Azza Adila binti Mat Zahir. Sedikit latar belakang tentang beliau yang saya ingin kongsikan. Puan Azza merupakan kelulusan Ijazah Sarjana Sains Kaunseling pada tahun 2014. Beliau juga merupakan anak kelahiran dari Kedah Darul Aman dan sekarang bertugas sebagai pegawai psikologi di Jabatan Kebajikan Masyarakat di daerah Kelang. Okey, tanpa melengahkan masa, saya serahkan ceramah ini kepada Puan Azhar untuk menyampaikan ceramah bertajuk Memendam Rasa Diri Binasa, di mana letaknya batas seorang suami. Dipersilakan Puan. Okay, terima kasih kepada Puan Pengerusi program kita pada hari ini. Tapi sebelum tu Puan Pengerusi boleh dengar suara saya jelas ke? Okey, Alhamdulillah jelas Puan suara, boleh dengar. Terima kasih. Pak Suci Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua penonton dan peserta pada pagi ini. Saya seperti mana yang telah diperkenalkan, nama Nur Azza Adila binti Mat Zahir, bertugas di Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Kelang. Alhamdulillah tahun ke-8 pada tahun ini. Dan berlatar belakang pendidikan saya seperti mana yang diperkenalkan, um, ijazah sarjana dalam bidang kaunseling. Jadi 8 tahun dalam perkhidmatan, hari ini dijemput untuk berkongsi topik memendam rasa diri binasa, di mana letak batasnya seorang suami. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada pihak penganjur di atas jemputan kepada saya pada pagi ini. Okey, jadi apa khabar semua peserta? Bagaimana keadaan kita pada hari ini? Bagaimana keadaan ahli keluarga kita pada hari ini? Di mana ada ahli-ahli keluarga kita, rakan-rakan kita, sahabat handai kita yang diuji dengan masalah ataupun isu kesihatan, keuangan, anak yang tidak terkawal, isu penceraian, penderaan kepada anak, isteri dan tak tinggal juga kepada kes yang terpencil, kepada suami, penderaan, dibuli, dianiaya kepada suami yang berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, memendam rasa diri binasa, di mana letaknya batas seorang suami. Jadi bila kata diuji hanya orang ataupun insan dan individu yang berada dalam situasi tersebut sahaja yang tahu betapa hebatnya ujian yang sedang dilalui. Jadi perlu kuatkan semangat, perlu cari jalan penyelesaian dan mungkin perlukan masa yang akan membawa kepada penyelesaian isu-isu tersebut. Jadi untuk topik hari ini, isunya pada saya pengalaman di JKM sangat terpencil, tapi saya pasti realiti di luar sana ada kes-kes di mana seorang suami, seorang lelaki, seorang bapa yang memendam rasa tentang apa yang dilalui dalam hubungan perkahwinan dan keluarga. Jadi wujud ataupun tidak, di mana pihak suami, golongan suami ni memendam rasa. Sebab apa? Sebab fitrah dalam norma kehidupan kita, isteri itu adalah wanita yang lembut, lemah lembut, kudratnya lebih lemah, lebih kurang daripada suami. Jadi ataupun tidak kuat. Jadi masyarakat pada hari ini yakin ataupun tidak yakin yang mana topik kita pada pagi ini, suami memendam rasa. Betul ke suami ini memendam rasa? Betul ke dirinya binasa? Kan? Ataupun wujud ataupun tidak, situasi yang menyebabkan suami ini memendam rasa. Contoh, suami itu dibuli, dianiaya, didera. Jadi perkongsian pada pagi ini
agak ada satu kelainan yang perlu saya bawa. Biasanya kita akan dengar perkongsian yang tentang keganasan rumah tangga, mangsanya adalah isteri, golongan dan kaum wanita, kaum perempuan yang pelakunya adalah lelaki. Tetapi pada hari ini kita nak melihat nak bawa topik memendam rasa ni lebih kepada pihak suami. Jadi sama-sama saya cuba kupas dan kongsikan tajuk kita pada hari ini. Puan Pengerusi boleh dengar saya? Puan Pengerusi? Dengar Puan. Okay. Okey, Puan Azhar, suaranya hilang semula. Macam mana sekarang? Ada? Okey, sekarang jelas suaranya. Balik kepada fitrah suami ni tadi, iaitu macam mana nilai dan pegangan dalam masyarakat kita. Kaum lelaki itu adalah pengawal dan pemimpin dalam sesebuah keluarga, dalam institusi keluarga. Jadi pada pandangan kita, yang tanggung nafkah itu suami, yang bertanggungjawab membela dan melindungi juga itu suami. Dan bagaimana jika suami itu yang perlu dibela, yang perlu dilindungi, terbalik pula jadinya. Jadi wujud ke perasaan memendam rasa ni dalam kalangan suami? Ya, jadi golongan wanita ataupun isteri yang kita faham yang perlu taat, yang perlu patuh pada suami, tetapi golongan itu pula yang memberi satu tekanan emosi, tekanan perasaan kepada suami. Jadi bagaimana kita melihat seorang wanita ataupun isteri itu yang mengurus rumah tangga, yang patut taat, tapi dia pula yang menindas, menyebabkan suami itu memendam rasa hingga dirinya binasa. Okey? Jadi wujudnya penderaan, penderaan emosi, penderaan fizikal, penganiayaan kepada suami tadi. Jadi tanggapan juga melihat suami ini adalah lebih superior daripada wanita. Jadi nilai-nilai dan tradisi juga membenarkan suami itu memiliki golongan wanita ataupun isteri tadi. Jadi tanggapan kepada institusi keluarga di bawah kawalan seorang suami. Jadi bila ada tanggapan-tanggapan dan nilai-nilai ini dalam norma kehidupan kita, tetapi yang realitinya suami itu pula yang lebih perlu dilindungi. Jadi dalam quote-unquote kemungkinan suami itu didera, dianiaya ataupun dibuli yang menyebabkan suami tadi membendam rasa sehingganya dirinya binasa. Jadi nanti kita akan tengok di mana letaknya batas seorang suami. Jadi kalau nak melihat kepada statistik penderaan, sudah tentulah statistik kepada golongan isteri ataupun wanita yang lebih tinggi, tapi tak ketinggalan juga 26% daripada 15,000 kes yang melibatkan penderaan kepada suami. Itu realiti di luar sana. Yang mana catatan yang ditemui sehingga 2016 menunjukkan ada bukti bahawa suami itu didera, dipukul dengan menggunakan objek. Tapi walau bagaimanapun isteri itu mempunyai risiko 6 kali ganda lebih tinggi untuk mendapat risiko kecederaan sebab fitrah isteri dan perempuan itu kurang daripada segi kekuatan, ketahanan. Jadi walaupun suami tadi didera tapi dalam konteks penderaan yang berisiko tu lebih kepada golongan isteri ataupun wanita. Meskipun jumlah itu kecil, 26% daripada 15,000 kes, tetapi keganasan kepada suami juga perlu diberi perhatian yang serius. Jadi topik pada pagi ini saya kira bolehlah andai kata ada golongan suami, golongan lelaki yang terdengar
ataupun mengikuti program pada pagi ini, andalah kata diuji dalam konflik ataupun isu ini, bolehlah nanti mencari, cuba dapatkan jalan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi, isu yang dihadapi. Sebab pada saya bila ada topik-topik yang terpencil ni, kadang-kadang membuatkan individu-individu yang mengalami itu, yang sedang melalui itu, dia rasa ada support, ada sokongan, ada perhatian. Jadi taklah tertumpu kepada keganasan ataupun penganiayaan tu kepada golongan wanita sahaja. Mungkin juga ada yang golongan lelaki yang alami akan rasa dirinya, oh ada orang lain juga yang terpanggil untuk membicarakan topik ini. Boleh Puan Pengerusi program ada dengar saya? Dengar Puan, boleh teruskan Puan. Kes penderaan kepada suami juga, kalau kita tengok, kurang dipaparkan di media arus perdana dan juga media sosial sebab golongan wanita yang lebih banyak didera. Macam saya katakan tadi, kes-kes terpencil, sangat terpencil. Jadi, ya seperti mana slide yang tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak, suami didera, isteri buli suami, bini kaki pukul. Agak-agaklah apa yang dirasa seorang suami ataupun seorang lelaki bila suami itu didera oleh isteri. Ya? Isteri itu buli kepada suami, dera mental dan psikologi suami. Ya? Jadi ada di luar sana realiti kehidupan di mana isteri itu memperlakukan sebegitu kepada suaminya. Okey, jadi kalau tak silap saya melalui pembacaan, kes yang trending, kalau tak salah saya mungkin tahun lepas ke, yang apa, Johnny Depp didakwa memukul isterinya, tapi bila masuk ke pihak ketiga, bawa ke tengah kesnya, didapati sebaliknya yang berlaku. Si suami itu yang didera, si suami itu yang dipukul dan dibaling dengan objek. Jadi netizen-netizen pada masa tu ada naikkan hashtag justice for Johnny Depp kan, macam tu. Jadi sebenarnya reality case di luar sana ada perkara-perkara macam tu. Jadi kalau kata pengalaman saya juga di JKM beberapa tahun yang lepas, ada kes yang dirujuk pada mulanya anak itu didera. Kemudian bila kita buat siasatan, kita panggil anak, kita panggil ahli keluarga, didapati suami itu juga didera. Jadi anak bukan saja anak yang menerima penderaan daripada ibu. Rupa-rupanya suami juga didera. Suami juga menerima penderaan daripada isteri. Agak terkejut pada masa tu. Tapi untuk kes tu ada dua akta lah. Satu akta keganasan rumah tangga. Satu di bawah akta kanak-kanak. Dua peranan dekat situ yang kita kena ambil perkhidmatan yang kita dapat bagi pada klien kita. Jadi kes yang kita kata nampak betul ke? Wujud ke? Sesekali tu ada dalam kes realiti di luar sana. Jadi untuk kes yang kita pernah kendalikan, kita tengok bila mana isteri itu boleh pijak, boleh pukul suami, dengan keadaan fizikal suami itu pun bukanlah fizikal yang kita kata kecil. Nampak badan suami, fizikal suami itu tegap, tetapi si suami itu pun tidak membalas kepada perlakuan tersebut. Jadi itu yang kita kata tadi, fitrah di mana suami itu yang perlu membela dan melindungi jadi terbalik. Jadi tak dapat nak membela keluarga, tak dapat nak melindungi keluarga bila mana dominan itu
lebih kepada isterinya. Okey, jadi itu antara kes yang pertama. Kes yang kedua, bila mana seorang suami memendam rasa sehingga suami itu rasa tekanan, merasakan dirinya hingga rasa tidak ada semangat untuk hidup, bila mana suami itu adalah seorang OKU, orang kelainan, orang kurang upaya. Jadi bila dalam tempoh perkahwinan asalnya sempurna, elok fizikalnya, tapi di pertengahan tempoh perkahwinan tu suami itu mengalami kecederaan hingga menyebabkan menjadi OKU. Jadi isteri itu mengambil kesempatan dengan membuli, menganiaya suami. Jadi hingga suami itu rasakan dirinya sangat tidak bermakna dalam keluarga. Jadi kekurangan upaya itu menyebabkan hubungan suami isteri itu menjadi tidak baik. Disebabkan suami itu mengambil kesempatan di atas kekurangan suami tadi. Jadi itu antara kes-kes realiti lah. Ada juga satu lagi kes yang kita pernah kendalikan bila mana isteri itu berkongsi ataupun membuat aduan pada kita, suaminya adalah pendera, suaminya suka pukul anak, pukul isteri. Tetapi bila kita panggil datang untuk kita buat siasatan ataupun kita buat sesi bersama dengan suami dan isteri, kita dapati tidak berlaku semua itu. Malah suami itu memberikan melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Bagi rumah, bagi kereta, kewangan yang stabil, tetapi disebabkan ketidakpuasan hati pihak isteri tadi tentang harta-harta pusaka suami yang pada pandangan isteri tidak adil, yang dia nak memiliki harta-harta pusaka tersebut, jadi dia yang menganiaya suami. Mereka-reka cerita yang dia dibuli, yang dia dicederakan oleh suami, tetapi malangnya tak berlaku pun perkara-perkara seperti itu. Jadi bila tanya dengan suami, suami kata sebenarnya isteri yang lebih banyak me orang kata macam memberi satu tekanan kepada pihak suami untuk memuaskan hati pihak isteri yang nakkan harta pusaka tadi. Jadi siapa yang dibuli? Siapa yang didera sebenarnya dalam konteks cerita saya tadi. Jadi pada saya itu cerita-cerita saya tadi tu, pengalaman-pengalaman saya tadi sesuai untuk tajuk kita pada pagi ni, di mana letaknya batas seorang suami yang memendam rasa tentang apa yang dilalui dalam hubungan perkahwinan ataupun institusi keluarga. Okey. Puan Noh, boleh kita pergi next slide? Okey, terima kasih. Jadi, kalau kita tengok setiap apa yang berlaku, pasti ada punca, pasti ada sebab, pasti ada alasan kenapa dan mengapa sesuatu isu dan masalah itu berlaku. Okey, jadi punca kepada isteri yang melakukan penderaan emosi, penganiayaan kepada suami. Dia sesuatu perkara itu kalau kita tengok untuk kes-kes yang kita siasat, kes-kes yang kita buat kendalikan sesi, pasti ada cerita di sebalik apa yang telah berlaku. Jadi dapat saya kongsikan di sini kalau kita tengok punca-punca kepada berlakunya pendam rasa seorang suami. Yang pertama-tama sekali, latar belakang. Bila latar belakang banyak yang berbeza daripada berbeza antara suami dan isteri tadi. Jadi itu yang menyebabkan kekurangan dan kelemahan itu dirasai oleh pihak suami, yang emosinya yang didera kemudiannya.
Okey, latar belakang contoh pendidikan. Ada dalam perkahwinan, hubungan dalam, perkahwinan tu latar belakang pendidikan yang sangat berbeza. Contoh, suami tadi, latar belakang pendidikannya hanyalah, SPM, tetapi isteri itu latar belakang pendidikannya mungkin, seorang graduan, ijazah ataupun, master. Jadi, bila latar belakang pendidikan tu berbeza, sudah tentu latar belakang, kerjaya juga berbeza. Jadi kalaulah dalam institusi keluarga tadi, hubungan perkahwinan, suami dan isteri mendapat persetujuan untuk sama-sama rasa selesa dan boleh menerima di antara satu sama lain. Pada saya realiti di luar sana ada kes-kes yang macam tu, yang realitinya boleh menerima antara satu sama lain kekurangan dan kelemahan tadi yang awal tadi saya sebut fitrah yang suami itu adalah lebih memiliki daripada isteri. Kalau suami itu ada kekurangan daripada isteri, boleh komunikasi dengan baik tentang kekurangan itu, maksudnya hubungan itu boleh berjalan dengan baik. Tapi jika sebaliknya, tidak dapat berjalan dengan baik, maka akan wujud rasa, dominan. Siapa yang lebih, siapa yang kurang dalam, hubungan suami dan isteri tadi, berbeza pendidikan, berbeza, jawatan, latar belakang, kerja dan, status keuangan juga berbeza, tak kurang juga ada kes yang mana, uh, status. Bila berkahwin, kemungkinan status, isteri itu adalah, anak dara yang belum pernah berkahwin dan lelaki itu dan suami itu pula pernah berkahwin dan ada anak kemungkinan. Jadi isteri itu merasakan dirinya sangat bernilai, sangat berharga dibandingkan dengan suami yang dah ada pengalaman lepas, peristiwa lepas, yang ada, kegagalan dalam perkahwinan. Jadi membuatkan isteri itu rasa dirinya lebih kemungkinan isteri itu lebih rasa bagus, rasa lebih baik, ya. Jadi kegagalan suami itu dianggap sebagai satu kelemahan kepada suami. Jadi isteri itu mengambil kesempatan kepada suami yang mendera emosi suami, yang, mendera perasaan suami. Jadi latar belakang dan perbezaan status itu juga boleh menjadi punca kepada perbuatan isteri, di mana, pengalaman saya di sini ada juga bila dalam, rujukan-rujukan kes, anak tidak terkawal, bila kita tengok balik kepada struktur keluarga, bagaimana, um, komunikasi dalam keluarga berlaku, bagaimana perhubungan, bagaimana ikatan emosi dalam keluarga berlaku, bila kita tengok rupa-rupanya ada kelonggaran dalam institusi keluarga tersebut. Bila mana ibu lebih dominan, ibu ada satu rasa kelebihan yang, kelebihan tu berbanding dengan ayah, jadi ibu itu lebih, orang kata banyak, membuat keputusan, memberi arahan dan agak, tegas dalam, buat pilihan kepada apa yang, ditentukan dalam keluarga. Jadi si ayah ataupun si suami tadi rasa dirinya banyak terkebelakang, ditinggalkan, tidak diendahkan apabila, nak buat, satu-satu keputusan. Jadi saya kira, status perkahwinan dalam, hubungan suami isteri tadi juga boleh memberi punca kepada, penderaan emosi dan tekanan. Jadi tak kurang juga bila kata, keluarga tadi, keluarga isteri dan suami, bila, uh, tahu dalam keadaan latar belakang itu, keluarga isteri tadi itu juga um, membelakangkan suami tadi, menantu tadi. Jadi, suami tadi pun rasa dirinya sangat,
kekurangan tu makin tinggi, makin tebal, kelemahan itu makin tebal. Walhal peristiwa yang lepas adalah penceraian, tapi dia cuba buat yang terbaik dalam keluarga yang baru ni. Tapi mungkin isteri tadi dalam keluarga ataupun ibu tadi masih melihat kekurangan itu menjadikan itu satu peluang untuk isteri mengambil kesempatan yang menunjukkan dirinya lebih baik. Okey. Jadi itu satu. Ada juga realiti di luar sana yang memilih untuk jadi suami itu jadi Mister Mama. Betul? Jadi Mister Papa kat rumah. Jadi kalau kata perhubungan dan komunikasi itu berlaku dengan baik, persetujuan itu ada. Jadi suami itu boleh menguruskan rumah ataupun menguruskan anak. Jadi isteri itu yang keluar bekerja. Jadi ada satu perbincangan, satu komunikasi yang baik, dan keluarga itu boleh berjalan seperti biasa, boleh harmoni dan bahagia, tak jadi isu, tak jadi masalah. Jadi, mungkin nampak seperti macam luar biasa, di mana suami yang duduk di rumah menguruskan anak, menguruskan makan, minum, pakai baju semua. Tapi itu yang lebih bahagia buat keluarga tersebut. Jadi itu yang saya kata tadi, macam mana kita nak melihat apa yang orang lain meletakkan nilai dalam institusi keluarga mereka. Jadi, bergantung kepada apa yang telah dipersetujui antara suami dan isteri tadi. Okey, punca yang seterusnya yang saya boleh kongsikan adalah personality. Jadi bila sebut personality ni sangat berbezalah di antara satu sama lain. Personality suami macam lain, personality isteri macam lain, sudah tentulah berbeza. Kalau nak sama susah juga kan. Jadi perbezaan itu sebenarnya saling melengkapi. Tapi personality ini biasanya yang kita tahu daripada zaman kanak-kanak sampai remaja, dia dalam proses membesar. Personality itu sering dia masih dalam proses kan, dan dipengaruhi oleh persekitaran. Pada umur 21 tahun, personality itu barulah akan stabil. Personality itu akan stabil pada umur 21 tahun. Jadi apa akan berlaku jika zaman kanak-kanak itu, zaman remaja seseorang mengalami ataupun berdepan dengan situasi keluarga yang agak kasar layanannya, agak sangat tegas dalam didikannya, dan sehingga ada kes-kes yang kanak-kanak itu membesar dalam keadaan didera, dibuli oleh adik-beradik yang lain, didera oleh ibu ataupun ayah. Jadi pengalaman tersebut akan membentuk personality seseorang. Jadi daripada situ kanak-kanak itu sudah alami macam kita kata melihat satu model macam mana sebuah keluarga itu berkembang, bagaimana sebuah keluarga itu membesarkan anak, ibu bapa itu membesarkan anaknya. Adakah melalui kasih sayang, sentuhan, tapi berbeza dengan apa yang kanak-kanak itu lalui. Melihat pemikiran, perasaan, sikap dan tingkah laku yang dibentuk tu melalui ibu ayah yang sangat-sangat, ibu ataupun ayah yang sangat orang kata perlakuannya kasar, memijak anak, pukul anak, di mana pada masa tersebut akan menyebabkan beri kesan kepada kesihatan mental kanak-kanak. Macam saya ada satu kes yang dirujuk kanak-kanak perempuan 16 tahun mengalami didera oleh bapa. Kanak-kanak itu telah dipijak oleh bapanya hanya kerana salah faham yang kecil dalam rumah, dalam keluarga, dipijak di bahagian, kalau tak salah saya, di bahagian leher dan alami kecederaan dan dimasukkan ke hospital, dan bapa
kanak-kanak bapa kanak-kanak itu telah menerima hukuman lah, sebab dibuktikan bersalah. Jadi apa yang berlaku kepada anak tadi bila dirujuk kepada untuk sesi kaunseling selepas discharge daripada hospital dan ditempatkan di tempat yang selamat, tetapi perkembangan anak itu tadi, hasil perkongsian tu mendapati anak itu sendiri rasa kehidupan dia sendiri dah berbeza daripada yang sebelum didera. Kanak-kanak itu rasa susah untuk kawal kemarahan, rasa tidak boleh sabar, tak boleh tahan sabar, rasa cepat marah. Jadi kanak-kanak itu sendiri dalam proses membesar tu dah mengalami tekanan, emosi, stres sampai kanak-kanak itu sendiri rasa tidak mahu bergaul dengan orang lain, rasa dirinya tidak seperti kawan-kawan lain. Ada keluarga yang sempurna, bapa di penjara, ibu dah berpisah dengan ayah, yang ada konflik-konflik lain dalam keluarga. Dan abang kanak-kanak itu juga menjadi seolah-olah macam ayah tu juga. Jadi kanak-kanak itu membesar dalam keadaan sudahlah bapa pun mendera, abang-abang juga dah macam ada sikap ayah nak buli kanak-kanak itu tadi. Jadi dia tak membesar dalam persekitaran yang baik. Jadi saya fikir personality itu akan membesar dalam acuan yang keluar nanti, kuih yang akan keluar tadi tu, yang saya selalu cakap dengan kanak-kanak tu, awak ni ibarat kuih yang akan keluar nanti acuan tu dah tak cantik. Jadi macam mana kita nak bantu kanak-kanak tu untuk nampak personality yang dibentuk tu nanti perlu diubah daripada peristiwa lepas supaya kanak-kanak itu tidak menjadi seperti pelaku bapanya. Sebab kanak-kanak itu sendiri berkongsi dengan saya, kalau rasa tak puas hati nak pukul orang. Kalau rasa tak puas hati nak pukul kawan. Dia ada rasa macam tu sebab perlakuan yang dia nak buat tu kita nampak hasil daripada peristiwa lepas. Apa yang kanak-kanak itu alami. Jadi saya masukkan isu personality itu kepada punca yang menyebabkan seseorang itu menjadi pelaku. Tak kiralah sama ada lelaki, suami ataupun isteri. Jadi kalau kata isteri itu tadi membesar dalam keadaan menjadi mangsa sebelum ini, tidak mustahil isteri itu akan menjadi pelaku pada kemudian hari, sama ada dalam institusi keluarga ataupun dalam persekitaran dia. Okey. Jadi stres yang melampau juga boleh menyebabkan punca kepada berlakunya keganasan, penganiayaan, melepaskan rasa tekanan tadi kepada ahli keluarga, dalam keluarga. Mungkinan suami tadi personalitinya adalah personality yang pasif, tidak banyak melawan, hanya suka mendiam. Jadi bila isteri tadi adalah seorang yang berbeza perwatakannya dengan suami, jadi isteri tadi mengambil kesempatan untuk melepaskan tekanan-tekanan daripada tempat kerja, contoh, daripada tekanan kewangan, masalah kesihatan, melepaskan kepada suami tadi yang menyebabkan emosinya tadi didera, tekanan daripada isteri tadi. Okey. Seterusnya pegangan agama yang rapuh juga boleh menjadi punca kepada memendam rasa diri binasa. Suka saya ingatkan bila pegangan agama yang rapuh ni, kita apa-apa pun kita akan rujuk balik kepada agama kita, kan? Agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Jadi kalau pegangan agama yang rapuh ni sangat-sangat boleh menyumbang kepada keruntuhan dan kemusnahan institusi keluarga. Jadi perlu ada persefahaman yang baik jika ada pegangan agama yang rapuh tadi untuk faham di mana yang perlu
diperbetulkan dalam institusi keluarga tadi. Okey, Puan Pengerusi boleh, pengerusi program boleh dengar saya dengan jelas? Okey. Next slide. Okey. Sebelum kita pergi kepada kesan fizikal, emosi dan seterusnya, suka saya kaitkan topik kita pada pagi ini dengan ada satu telefilm yang menjadi fenomena, kalau tuan-tuan dan perempuan masih ingat, yang dilakonkan oleh Razil, iaitu Zamarul Hisham, dan isterinya adalah Salina Rita Nadira. Bagaimana telefilm Saat Hilang Cintamu tu pada saya sangat sesuai untuk dikaitkan dengan topik kita pada pagi ini. Salina tu kalau kita impas kembali dalam telefilm tersebut, wataknya cemerlang SPM. Jarak usia dengan suami pun jauh. Tapi disebabkan rasa cinta, Salina dan Razil ini disatukan. Disatukan dan mempunyai 2 orang anak. Dalam tempoh perkahwinan 2 orang anak tu sangat bahagia. Tapi walau bagaimanapun, kebahagiaan itu tidak berterusan hingga ke akhirnya. Kalau tengok balik apa pendapat Zamarul Hisham, pelakon tersebut, yang menyatakan sebenarnya realiti drama itu adalah ada realiti yang sebenar. Ada kisah benar daripada telefilm tersebut, di mana ada seorang lelaki yang sangat setia kepada isterinya walaupun isterinya telah curang. Macam tu. Jadi dilakonkan semula oleh Zamarul Hisham dan Rita Nadira. Saya fikir pada masa tersebut agak ramai netizen yang memperkatakan tentang telefilm tersebut. Walaupun Salina tu bertindak curang, mempunyai hubungan sulit dengan lelaki lain, tapi cinta Razil tadi tetap setia dan tak pernah pudar. Bagaimana seorang suami itu boleh memendam rasa sehingga mengabaikan perasaannya sendiri. Dengan keadaan melihat kepentingan kepada keluarga dan anak, sanggup menerima isteri itu walaupun isteri itu mempunyai hubungan sulit. Tetapi Salina tu tetap dengan pendirian untuk meninggalkan keluarganya. Jadi di akhir sekali ending cerita tersebut, telefilm tersebut, tak kesampaian untuk Razil bersama kembali dengan Salina. Jadi suka saya kaitkan dengan topik kita pada pagi ini. Bagaimana seorang suami, seorang lelaki itu boleh memendam rasa ataupun membiarkan dirinya kita kata terluka, dihimpit dengan emosi dan perasaan-perasaan yang sedih. Jadi ada batasnya tak? Pasti ada batasnya di setiap apa yang berlaku, kan? Okey. Jadi itu sedikit perkongsian yang saya rasa boleh dikaitkan dengan topik kita pada pagi ini. Jadi kita pergi pula kepada apa kesan-kesan yang berlaku kepada mangsa yang didera tadi. Kalaulah berlaku penderaan secara fizikal, sudah tentu akan nampak kesan-kesan lebam, kesan-kesan bengkak ataupun cedera. Kalau kata lebam mata, sudah tentu akan nampak kesan-kesan tu. Kesan-kesan fizikal sangat mudah untuk nampak, dikesan. Kalau dalam pergi untuk dapatkan laporan doktor pun senang nampak. Tapi untuk kesan emosi ni sangat sukar, ataupun kesan psikologi ni sangat sukar untuk dilihat, dinilai. Jadi perlu diluahkan, barulah boleh
tahu apa yang dirasai. Jadi memendam rasa tu perlu diluahkan. Barulah emosi tadi boleh uh, lebih jelas nampak. Cuma boleh nampak daripada emosi tu kalau kata berlaku penderaan, penganiayaan kepada suami tadi, nampak sikapnya agak berubahlah. Itu common sense lah. Kalau siapa wanita ataupun perempuan ataupun lelaki yang mengalami tekanan emosi akibat daripada hubungan yang bermasalah dalam hubungan suami isteri ni, wujudlah rasa-rasa bimbang, rasa takut, rasa cemas, itu common sense. Jadi kenapa kita takut dengan jarum bila nurse nak cucuk kita? Logik lah, sebab nak cucuk kita dalam keadaan yang sedar kan. Jadi itu perkara yang normal. Jadi untuk individu, suami ataupun isteri yang mengalami penderaan, yang mengalami penganiayaan, jadi itu adalah satu perkara yang logik untuk rasa bimbang, untuk rasa takut, untuk rasa cemas. Cumanya dalam tempoh berapa lama yang perlu dirasai bimbang, takut dan cemas tadi? Adakah dalam tempoh seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan ataupun dalam tempoh yang sangat panjang dan tempoh yang sangat lama? Itu yang tajuk diletakkan di mana batasnya. Di mana batasnya kita nak letak tempoh yang lama tadi tu. Lama mana kita nak bersabar. Lama mana kita nak tunggu. Jika dalam perkahwinan tu emosinya selalu wujud rasa takut, dengar isteri balik dah rasa dengar enjin kereta isteri balik, suami dah rasa takut, dengar pintu pagar dah tutup, suami rasa cemas. Jadi tempoh berapa lama yang nak duduk dalam situasi cemas dan takut tadi? Jadi kesan tu kalau lama dan berpanjangan boleh menyebabkan aktiviti harian terganggu. Jadi itu antara kesannya. Seterusnya kepada pemikiran. Ada kes yang saya pernah terima. Biasanya kes-kes yang saya terima tu daripada kes-kes kanak-kanak tidak terkawal. Kes-kes kanak-kanak tidak terkawal, kebiasaannya kita akan melibatkan sesi itu dengan ibu bapa. Jadi bila melibatkan dengan ibu bapa, akan keluarlah cerita bagaimana keluarga itu ada struktur keluarganya, perhubungan dalam keluarga, hierarki dalam keluarga, pola komunikasi dalam keluarga. Jadi asalnya cerita anak tidak terkawal, tapi dia akan keluar cerita-cerita lain juga. Anak bermasalah kadang-kadang berpunca juga daripada institusi keluarga yang kucak-kacir. Jadi kadang-kadang kita dapat juga perkongsian daripada suami, bapa ataupun isteri. Jadi ada juga perkongsian yang saya suka kongsikan di sini bila mana seseorang individu yang kita kata suami ataupun bapa ni tadi diabaikan daripada segi tanggungjawab. Kita tidak meletakkan isteri itu patut, suami itu patut. Tapi bila mana diabaikan, mungkin tidak diuruskan dengan baik. Contoh makan minum, pakaian suami. Jadi bila mana suami itu perlu menguruskan sendiri. Jadi boleh nampak keadaan suami tadi kurang terurus bila datang berjumpa dengan kita. Bila kita bertanyakan khabar, tanyakan keadaan, peraturan, peranan dalam rumah, dia boleh nampak daripada perkongsian-perkongsian tu dan penerokaan kita mendapati kurang peranan isteri ataupun ibu dalam rumah tadi. Jadi bila kurang peranan isteri dan ibu, si suami ni tadi pula personalitinya tak berapa kurang tegas dalam meletakkan peranan isteri tadi. Jadi dia ibarat macam melayan je apa isteri dia buat.
layan je apa isteri tu buat dekat peranan isteri tu. Jadi bila ada kekurangan daripada penampilan diri suami tadi, jadi bila pergi ke tempat kerja, suami itu membezakan apa yang suami tadi, lelaki tadi alami dengan kawan-kawan lain alami. Bagaimana kawan rakan-rakan lain dilayan oleh isteri, pakaiannya, makan minumnya. Jadi suami tadi ataupun individu tadi rasa dirinya terkebelakang berbanding dengan orang-orang rakan-rakan lain. Sebab apa? Sebab nampak ada orang lain yang isterinya melayan dengan lebih bagus, lebih baik. Jadi wujudnya pemikiran melihat kepada perbandingan dirinya dan orang lain yang membuatkan dia rasa dirinya kekurangan dan wujudlah kurang keyakinan dalam diri suami tadi dan kurang keyakinan juga dalam institusi keluarga. Sebab dia berfikiran yang isteri tadi, ibu kepada anak-anak tadi tidak boleh ditegur, tidak boleh dibentuk. Jadi perkara tersebut berpanjangan dalam tempoh yang lama dan mewujudkan rasa pendam dan memendam rasa dan wujud konflik yang tidak dikomunikasikan dengan baik. Jadi wujudlah pemikiran-pemikiran yang negatif kepada isteri, tapi yang tidak dinyatakan oleh suami tadi yang menyebabkan dia memendam rasa. Okey. Jadi kesan psikologi ni sebenarnya jauh lebih buruk daripada kesan fizikal sebenarnya. Dibandingkan dengan kesan fizikal, kesan psikologi yang boleh membawa kepada kemurungan dalam peristiwa-peristiwa yang dialami oleh seseorang yang mengalami penderaan, penganiayaan dan dibuli tadi. Jadi seterusnya tingkah laku pula, kesan kepada tingkah laku. Apabila berfikiran secara berlebihan, tadi suami tadi fikir secara lebih, kenapa tak dilayan seperti orang lain, tak diuruskan makan pakai seperti orang lain, sehingga menyebabkan kurang tidur, hilang fokus. Jadi itu tingkah laku yang bermasalah yang kita kata selalunya tingkah laku tu akan menyebabkan masalah kepada rutin harian, yang memberi kesan kepada rutin harian, tidak dapat menjalani kehidupan harian dengan baik. Okey, mungkin wujud tabiat merokok, lepaskan stres, tabiat merokok, alkohol yang berlebihan dan juga suka menyendiri. Kurang menyebabkan bila suka menyendiri, kurang kemahiran sosial, takut untuk risau untuk meluahkan, nak cerita tak pandai. Jadi komunikasi itu jadi kurang baik dan kemahiran sosial yang lemah. Kemahiran sosial yang lemah bila mana rasa keyakinan diri itu kurang, melihat banyak perbezaan diri dengan orang lain, kemahiran sosial menjadi lemah. Jadi seterusnya tingkah laku yang kita boleh nampak kesan kepada penderaan, pengabaian tadi tu ataupun dibuli, individu tersebut kemungkinan boleh kurang menjaga penampilan diri, di mana dia rasa kurang dihargai. Kehidupan ini kurang bermakna. Jadi kurang motivasi untuk nak jaga penampilan diri. Keadaan agak kusut masai, penampilan diri yang tak dipedulikan, pakai baju pun asal boleh je, pakai seluar pun asal boleh. Jadi tak dijaga, tak diberi perhatian dengan baik. Jadi yang awal tadi saya kata ketaatan isteri tadi tu tiada. Jadi suami pun memendam rasa. Jadi apa yang ada je lah
dipakainya macam tu. Jadi bila perkongsian dengan kawan-kawan dapati sangat berbeza dengan dirinya. Jadi itu menyebabkan dia rasa lagi kurang motivasi, tak nak keluar daripada isu tersebut. Jadi seterusnya kesan kepada juga institusi keluarga. Bila mana suami tadi ataupun bapa tadi banyak menerima penderaan, penganiayaan daripada isteri. Jadi bagaimana hubungan dalam keluarga itu berlaku? Apa pandangan anak-anak? Bagaimana pandangan saudara mara yang lain? Sudah tentu suami tadi akan rasa malu yang tinggi, malu yang menebal kepada anak-anak. Rasa tidak dapat mengawal keadaan dengan baik, tidak dapat membentuk keluarga dengan baik dalam membentuk kefusian keluarga tadi. Jadi jika keterlaluan di mana isteri ataupun ibu itu lebih dominan daripada bapa ataupun suami, boleh berlaku hierarki dalam keluarga tadi tidak baik. Hierarki yang sepatutnya bapa adalah pemimpin, tetapi ibu yang menjadi pemimpin. Fungsi dalam keluarga, bapa itu sebagai ketua, bapa itu sebagai sumber rujukan, bapa itu sebagai seorang yang perlu dihormati. Tetapi bila mana ibu itu memperlakukan bapa seperti orang yang individu yang tidak penting dalam keluarga, jadi anak-anak rasa kurang hormat. Anak-anak rasa bapa itu tidak perlu pun dalam keluarga. Anak-anak rasa kalau tak hormat bapa itu pun tak jadi masalah. Sebab ibu itu lebih dominan dalam membuat keputusan dan berfungsi dalam keluarga. Jadi peraturan-peraturan dalam keluarga, pola interaksi dalam keluarga juga menjadi tidak berfungsi dengan baik. Okey, itu antara kesan-kesan kepada sikap dengan perlakuan isteri yang dominan, yang membuli, menganiaya ataupun yang lebih teruk mendera suami kepada fizikal suami, emosi suami, pemikiran suami, tingkah laku dan tak ketinggalan juga kepada institusi keluarga itu sendiri di mana ada anak yang sedang membesar dan membentuk personalitinya. Okay, next slide. Okay, jadi di mana letaknya batas seorang suami? Jadi kalau kita tengok Razil tadi, di mana dia letak batasnya? Walaupun isteri tadi dah curang, dah terkantoi dengan ada hubungan sulit dengan lelaki lain, tetapi masih lagi bersabar. Tapi batasnya sudah sampai apabila isteri tadi mendesak untuk diceraikan. Tapi dalam keadaan tersebut bila mana isteri tadi Salina tidak lagi mahu meneruskan hubungan perkahwinan, maka Razil terpaksa melepaskan isteri. Jadi maksud saya di sini, dalam satu-satu situasi, dalam satu-satu masalah, akan sampai masanya perlu bertindak, melakukan sesuatu untuk masalah dan konflik yang dialami. Jadi berhubung dengan pihak ketiga itu adalah perkara yang paling utama. Paling utama apabila berlakunya penganiayaan, penindasan ataupun penderaan. Tak kisahlah sama ada daripada suami kepada isteri ataupun isteri kepada suami. Berhubung kepada pihak ketiga. Jadi berhubung kepada pihak ketiga ni sama ada yang pertama-tama sekali adalah yang paling terdekat adalah keluarga masing-masing. Berhubung dengan pihak keluarga. Sebab pengalaman saya bila klien datang ada masalah yang dirujuk berkaitan dengan perkahwinan, perlu juga
bila sampai satu tahap yang dah limitasinya dah tinggi, ibu bapa juga perlu dimaklumkan apa konflik yang berlaku dalam rumah tangga. Apabila isteri dipukul oleh suami contohnya, ah, sampai bila nak diam? Sampai bila nak membisu, nak menerima penderaan tersebut? Jadi kita akan ah, berbincang tentang pihak ketiga, bersetuju ataupun tidak bersetuju. Ada kemungkinan individu, suami ataupun isteri masih lagi rasa macam selesa dan selamat dalam situasi tersebut. Rasa macam tak apa, boleh lagi terima. Okey, boleh. Tapi dalam keadaan kesihatan mental dan emosinya boleh dikawal dengan baik. Tapi sampai keadaan emosi dan mental terganggu dalam tempoh yang lama sehingga menyebabkan kemurungan. Ada kes yang kemurungan yang tempoh yang lama menyebabkan ada individu itu nampak ada objek ataupun ada makhluk lain dalam rumah tu, ataupun ada entiti lain dalam rumah tu. Padahal tak ada pun, ada orang lain cakap tak ada tapi dia nampak. Jadi kemurungan yang lama tadi yang berpanjangan yang menyebabkan wujudnya delusi, halusinasi macam tu. Okey, jadi berhubung dengan pihak ketiga itu penting. Sama ada ahli keluarga ataupun pejabat agama ataupun pihak polis jika berlaku penderaan yang serius. Berlaku penderaan yang serius boleh juga dapatkan pihak ketiga yang boleh membantu kepada batas-batas seseorang yang didera, dianiaya oleh isteri ataupun suami. Okey. Jadi seterusnya, fahami dan kenali fasa untuk bertindak. Dalam konteks dibuli, dianiaya ataupun didera, antara dalam hubungan perkahwinan ni, sama ada yang pertama sekali bila berlaku konflik, nak teruskan hidup dengan konflik tersebut. Sama ada nak biarkan konflik itu terus berlalu, berlaku macam tu, berlaku. Biarkan ahli keluarga membesar, anak-anak membesar dalam keadaan konflik berlaku. Ataupun berubah ke arah yang lebih baik. Itu adalah satu cabaran. Bagaimana seorang suami yang dianiaya, yang dibuli ataupun yang didera tadi, nak inginkan buat satu perubahan, nak membentuk semula struktur keluarga, hierarki keluarga. Sebab tu kena faham dan kenali fasa untuk bertindak. Yang kita kata suami tadi bertanggungjawab dalam membela dan melindungi. Apabila dia yang perlu dibela dan dia yang perlu dilindungi, bagaimana dia nak bangun dan bangkit untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Penyesuaian dalam masalah. Pertama sekali, penyesuaian dalam masalah. Kena sesuaikan diri dalam masalah. Perlu sesuaikan diri dalam situasi tersebut. Kenali punca, kenali sebab. Tahu bagaimana untuk kendalikan isteri yang lebih dominan tadi, contoh. Dan kemudian masuk kepada untuk perbaiki. Di mana kekurangan? Adakah punca juga kekurangan dan kelemahan tadi boleh diperbaiki? Kalau kata punca dan kelemahan itu adalah latar belakang pendidikan, latar belakang kewangan, kalau boleh diperbaiki untuk sambung belajar, contoh, untuk tebus balik. Dulu ada SPM, sekarang nak ada diploma, contoh kan, boleh tebus balik untuk perbaiki. Boleh. Kalau ingin diusahakan, contoh. Jadi faham dan kenali fasa tu. Jadi kalau kata
fasa yang perlu difahami itu adalah untuk perbaiki komunikasi dalam hubungan suami isteri. Jadi itu yang perlu bertindak dalam membantu kepada mengubah ataupun perbaiki isu yang dia hadapi. Okey? Yang paling mencabar adalah konsisten sebab tempoh yang lama dah dianiaya, tak dilindungi, tak dibela. Contoh misalan bukan sahaja dianiaya daripada pihak isteri, mungkin daripada keluarga isteri. Bagaimana si suami tadi nak melindungi diri dan institusi keluarga dia daripada satu fahaman yang suami ini lemah, kurang daripada segi status, daripada segi kewangan, daripada segi pendidikan, daripada segi latar belakang, bagaimana nak konsisten untuk orang lain ataupun saudara mara lain, keluarga mertua nampak kepada perubahan itu dengan lebih baik dalam perubahan, dalam orang kata macam nak menentukan konsisten tadi. Jadi kena faham dan kenali fasa untuk bertindak. Bertindak tadi itu adalah niat dan keinginan individu tadi. Individu tadi perlu rasa dan perlu ada nak berubah. Jadi kalau individu tadi rasa okey dan boleh duduk dalam situasi bermasalah, konflik, jadi dia akan pergi kepada yang nombor satu tadi. Tapi kalau ada intention, kalau ada niat, kalau ada rasa nak berubah, jadi dia akan pergi nombor dua. Yang ketiga adalah, yang paling terakhir adalah bubar ataupun penceraian. Jadi kalaulah tak mampu juga untuk kawal penderaan, penganiayaan yang berlaku dalam hubungan suami isteri tadi, terpaksa dibubarkan perkahwinan seperti mana yang contoh telefilm saya tadi, Raza dan Salina. Okey. Itu antara pada saya batas-batas seorang suami. Tapi andailah kata suami isteri tadi bersetuju jika kekurangan dan kelemahan suami dalam keluarga tadi boleh diterima dengan baik daripada pihak isteri, pihak anak-anak. Jadi itu tak jadi masalah. Jadi boleh berjalan dengan baiklah keluarga tersebut. Jadi bagaimana komunikasi ataupun persetujuan itu berlaku tak jadi masalah. Mungkin kita nampak macam suami itu dibuli, suami itu didera, itu mungkin pandangan kita, tetapi dalam keluarga tersebut itu normal. Suami masak, suami sedia baju itu normal. Suami duduk rumah, isteri keluar bekerja itu normal. Itu kebahagiaan yang nilai yang dicipta dalam keluarga tersebut. Jadi itu tak jadi isu lah. Kalau macam tu kita kemungkinan perasaan dan nilai kita tu tak sama dengan apa yang keluarga lain bentuk. Jadi kalau untuk yang ada konflik, pada saya berhubung dengan pihak ketiga dan fahami dan kenali fasa untuk bertindak. Jadi slide yang seterusnya. Walau siapa pun didera, dibuli, dianiaya, jadi mangsa tidak sepatutnya terus memberi ruang diperlakukan sebegitu. Jadi bersuaralah. Hidup ini bukan bicara tentang kesakitan dan penderitaan, di mana kita semua ada pilihan. Kita semua ada pilihan untuk, macam saya katakan tadi, pilihan sama ada untuk terus hidup dalam situasi konflik, bertindak ke arah yang lebih baik, ataupun merujuk kepada pihak ketiga untuk dapatkan nasihat yang baik untuk bubar ataupun teruskan perkahwinan tersebut. Jadi bersuaralah. Jadi jika ada di luar sana suami ataupun bapa-bapa yang memendam rasa akibat dibuli, didera, dianiaya, jadi bersuaralah sebab
Sangat terpencil kes ini untuk suami dan bapa tampil berkongsi. Kemungkinan ada rasa ego, ada rasa yang lelaki ataupun suami itu adalah orang yang individu yang perlu melindungi dan membela, tetapi tidak berlaku dalam institusi keluarganya. Jadi, itu adalah satu pilihan sama ada untuk teruskan dengan, konflik tersebut ataupun bersuaralah. Okey. Jadi seterusnya, sedikit perkongsian saya tentang, next, Akta Keganasan Rumah Tangga. Jadi ini salah satu perkhidmatan yang ada, di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Akta Keganasan Rumah Tangga 1964, Akta 521. Satu undang-undang yang memberi perhatian khusus dalam hal-hal keganasan rumah dengan memperuntukkan perlindungan kepada mangsa. Mangsa ini tidak tertakluk sahaja kepada uh, perlakuan daripada suami kepada isteri, juga boleh jadi suami. Jadi itulah saya katakan tadi, kalaulah andai kata berlakunya isteri yang mendera, membuli ataupun menganiaya suami daripada segi emosi, fizikal, ekonominya, boleh bersuara sebab ada Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 ni. Juga membendung kecenderungan pelaku menggunakan keganasan sebagai cara untuk selesaikan masalah dalam keluarga. Akta ini juga sebagai medium untuk mangsa mendapatkan perlindungan apabila keganasan berlaku ke atas dirinya dan ahli keluarga. Sebagai medium untuk dapatkan perlindungan ni, biasanya perlindungan sama ada nak dapatkan tempat-tempat perlindungan lah, NGO ke. Andai kata mangsa itu didera, tak ada rumah yang selamat lagi untuk tinggal, boleh dapatkan maklumat daripada pihak JKM untuk dapatkan list-list nama tempat yang boleh mangsa itu selamat untuk tinggal. Tapi itulah, sebelum ni pengalaman kita kendalikan mangsa itu adalah wanita. Jadi tak ada lagi rujukan mangsa yang perlu dapat perlindungan itu daripada golongan suami. Jadi biasanya perlindungan ni pertama-tama sekali kita akan tanya, ada rumah ibu ayah yang terdekat yang selamat untuk tinggal mangsa itu ataupun mangsa dan anak-anaknya tinggal. Jadi kalau kata ada, kita akan showkan ke situ. Tapi kalau tak ada, rumah-rumah yang telah digazetkan lah untuk tempat perlindungan yang selamat untuk mangsa tinggal. Okey, jadi seterusnya. Okey, apa itu tafsiran kepada keganasan? Okey, diletakkan dalam ketakutan, kecederaan fizikal, berbentuk juga ugutan, lisan ataupun bertulis. Seterusnya, keganasan ni juga boleh ditafsirkan dicederakan secara fizikal. Ini memang yang selalu dialami lah, yang senang nampak. Seksa dengan tumbuk, tampar, cekik, menendang mangsa. Jadi ini sangat mudah untuk dikesan lah. Seterusnya, keganasan ini juga boleh berlaku dikurung atau ditahan tanpa rela. Bila mana mangsa itu tidak dibenarkan keluar langsung, dikurung dan ditahan tanpa rela. Jadi seterusnya, dipaksa atau diancam melakukan perbuatan berbentuk seksual. Ini juga berlaku. Baru-baru ni saya ada dapat satu rujukan kes di mana isteri itu diancam untuk melakukan perbuatan berbentuk seksual di mana tanpa kerelaan. Bila mana suami itu balik dalam keadaan mabuk, dalam keadaan tidak fikirannya tidak baik dan tidak normal, dah mabuk dan paksa isteri melakukan perbuatan seksual. Jadi sampai isteri ketakutan, berkali-kali perbuatan itu berlaku. Suami itu melakukan perbuatan itu banyak kali sangat. Jadi dalam tempoh yang lama, isteri pun tak tahan, dia pun buat laporan polis.
dan dalam siasatan sekarang. Itu kes yang pertama. Kes yang kedua pernah bila suami itu mabuk, perbuatan yang berbentuk seksual yang mendera ini, suami itu nak dilayan daripada tengah malam sampai ke pagi. Dan suami itu juga ada bertukar-tukar pasangan yang menyebabkan isteri tadi sampai dijangkiti dengan penyakit kelamin. Jadi itu juga antara kes-kes realiti yang perbuatan berbentuk seksual yang berlaku keganasan kepada isteri. Okey, jadi seterusnya delusi disebabkan bahan tanpa kerelaan, dipaksa, mangsa itu dipaksa makan ataupun minum dan berkhayal dan tak ingat apa peristiwa yang berlaku. Ini juga tertakluk di bawah tafsiran keganasan. Okey, seterusnya dikhianati, dimusnahkan, dirosakkan atau digelapkan harta benda sehingga menyebabkan kegusaran dan kesedihan. Ini juga pernah berlaku kepada mangsa bila mana mangsa itu mempunyai harta ataupun status kewangan yang baik, bila mana pelaku mengambil kesempatan minta mangsa untuk buat pinjaman dan akhirnya mangsa yang terpaksa menanggung pinjaman tersebut, barang kemas mangsa habis digelapkan dan sehingga mangsa diugut untuk membuat pinjaman alung yang menyebabkan kegusaran dan kesedihan kepada mangsa, itu juga boleh ditafsirkan sebagai keganasan. Jadi seterusnya penderaan psikologi dan emosi. Okey. Penderaan psikologi dan emosi yang saya kongsikan tadi, kesannya lagi teruk dibandingkan dengan penderaan fizikal. Jadi kalau fizikal ni kita kata senang, luka kita nampak, kita boleh ubat, kita boleh letak, luka itu boleh sembuh. Tapi kesan kepada emosi, kepada mental, kepada fikiran boleh dalam jangka masa yang lama. Okey. Itu adalah tafsiran keganasan yang seterusnya. Diaibkan kehormatan melalui apa-apa medium komunikasi. Jadi ini juga boleh berlaku keganasan lah kepada mangsa. Okey. Jadi jika berlaku keganasan kepada mangsa, sama ada isteri ataupun suami, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama sekali, perlu datang ke JKM ataupun pergi terus ke balai polis untuk membuat laporan. Terus polis akan buka kertas siasatan. Kalau berlaku betul-betul penderaan tadi, ada laporan doktor yang menyatakan ada bukti-bukti, ada gambar, ada video. Terus dia bagi pada pihak polis untuk dibuka kertas siasatan dan JKM akan mohon IPO. Next slide. Kita tengok apa itu IPO. Okey, okey, kat sini ada IPO iaitu Perintah Perlindungan Interim. Jadi dalam tempoh siasatan itu, perintah ini akan dikeluarkan. Perintah ini dikeluarkan untuk melindungi mangsa daripada terus diancam, dianiaya, dicederakan. Jadi mangsa tadi ada satu perintah yang melindungi mangsa daripada terus menerima penderaan tadi. Jadi bila dah dalam siasatan mendapati kes-kes tersebut memang terbuktilah dibuktikan ada kes yang menyebabkan boleh mangsa itu dituduh, maka barulah boleh dikeluarkan pula perlindungan perintah perlindungan, protection order. Jadi itu antara proses-proses. Yang pertama sekali pergi cari tempat yang selamat, kemudian dapatkan IPO. Kalau EPO ni itu berbeza sikit lah. EPO ni untuk kes-kes yang fizikal sahaja. Kalau seksual kita tak dapat untuk terima
EPO ni boleh direct kepada JKM saja, tak perlu ke balai. Tapi untuk kes-kes yang penderaan fizikal yang ketara saja. Tapi kalau tak berapa ketara, jatuh sikit ataupun kena tolak jatuh sikit, nampak lebam sikit-sikit, tak boleh diterima lah EPO ni. Tapi kalau betul-betul ketara, nampak macam dia fresh lagi luka tu, segar lagi luka tu, nampak betul-betul, barulah EPO ni boleh dikeluarkan. Tapi apa pun, EPO ataupun Emergency Protection Order ataupun Interim Protection Order ni perlu juga melalui laporan dan kertas siasatan untuk dibuktikan bahawa mangsa tersebut mengalami penderaan, kecederaan yang dilakukan oleh pelaku. Itu antara bentuk-bentuk perlindungan dalam Akta 521 yang ada di Malaysia ni, yang boleh saya kongsikan lah dalam slot saya pada pagi ni. Okay, next slide. Boleh ada, sebelum nak sekian terima kasih, ada apa-apa soalan? Okey, terima kasih Puan Azhar. Nampaknya dekat Facebook kita tak ada terima soalan daripada penonton. Mungkin penonton faham. Lepas tu Puan pun ada kongsikan juga kan dekat dalam apa nama Facebook tadi ada Puan tak silap saya Puan Zima Zaihan yang kongsikan talian kasih lah kalau ada berlaku penderaan Terima kasih. terhadap mangsa. Kalau Okey. berlaku, boleh juga call kepada talian kasih dan buat laporan, nanti dia akan ambil masa jugalah. Melainkan kalau kes tu betul-betul berat, saranan saya terus sahaja pergi ke balai polis untuk buat laporan. Sebabnya kalau talian kasih tu dia akan ambil, mungkin telefon hari ni, esok akan ambil masa, boleh juga, tak ada masalah untuk membuat aduan melalui talian kasih. Jadi macam itulah pengalaman saya untuk kaum suami ataupun bapa tampil ke hadapan ni agak kurang. Jadi melalui sesi-sesi ataupun rujukan kes daripada mahkamah, anak-anak yang tidak terkawal, barulah kita nampak ada sesekali tu suami-suami ataupun bapa ni dibuli, dianiaya. Tapi didera yang sehingga kritikal, nampak lebam tu, tak adalah lagi. Tapi penganiayaan tu adalah nampak yang menyebabkan kefungsian dan struktur keluarga itu tadi longgar. Yang menyebabkan masalah berlaku dalam institusi keluarga dan lanjutan itu anak-anak jadi masalah tidak terkawal. Itulah perkongsian yang saya dapat ceritakan pada pagi ni. Jadi secara kesimpulannya, untuk topik kita pada pagi ni, memendam rasa diri binasa, di mana letaknya batas seorang suami. Jadi macam saya katakan tadi, batas itu bergantung kepada bagaimana suami tadi menerima situasi tersebut. Kalau kata dia masih lagi boleh menerima penganiayaan, dia kata tak apalah, saya okey, saya boleh terima isteri saya buat saya macam ni, walaupun isteri saya dah ada orang sampaikan ada pihak ketiga yang mengganggu isteri saya, ada orang ketiga yang mengganggu isteri saya boleh lagi terima. Jadi batas itu masih lagi sabarnya ada. Jadi limitasi yang diletakkan tu sangat sangat lama dan panjang. Contoh, jadi dia boleh menerima situasi tersebut. Tapi andailah kata sampai berlaku penderaan yang serius, batas-batasnya pihak suami perlu ambil tindakan yang sepatut dan sewajarnya lah, supaya mungkin kalau kata ada anak-anak dalam rumah tadi, nampak
bapa ataupun suami tadi berperanan dengan baik dan tahu mengambil tanggungjawab dan peranan untuk uh, mengendalikan masalah itu dengan baiklah supaya nampak kepimpinan bapa tadi dibawa dengan bertanggungjawab bagaimana menguruskan ibu ataupun isteri yang dominan, yang menganiaya, yang menyebabkan bapa tadi mengalami pendam rasa sampailah dirinya binasa. Macam tu. Okey. Jadi saya kira setakat itu perkongsian saya. Tak ada Q&A. Jadi ada lagi 5 minit. Macam mana Puan? Okey, itulah para penonton pun tak ada soalan tapi ada yang bagi pujian. Alhamdulillah ceramah yang best dan jelas. Terima kasih. Ada yang komen Saya juga. tak boleh nampak dekat sini ya. Sebab dia orang komen dekat FB Live. Oh. Okey. Menarik topik dan penyampaian. Terima kasih Puan Nur Azhar. Terima kasih PPBK. Sama-sama. Okey, ada juga. Mantap. Alhamdulillah. Pujian tu untuk penceramah kita Puan Azhar. Beras kita beli para suami. Okey. Okey, tak ada soalan lagi daripada penonton Puan. Jadi kita sudahi ya Puan. Okey, para Soalan penonton tertutup sekalian. kan ada soalan tadi. Tak ada soalan tak apalah. Tak ada soalan. Kalau ada Puan Azhar nak tambah ke apa-apa untuk pesanan kepada para suami yang rasa diri dianiaya ke? Para suami yang dirinya dianiaya sama ada daripada pihak isteri ataupun pihak keluarga yang memberi satu tekanan kepada emosi pada saya sebagai seorang suami, seorang pemimpin perlu mengendalikan isu ataupun konflik tersebut dengan baik sebab kita dalam keluarga sentiasa menjadi contoh dan model kepada anak kita. Jadi kalau kita membiarkan perkara itu berlaku tanpa mengatasi dengan baik, kita bimbang perlakuan kita tadi akan memberi kesan kepada anak. Jadi anak nampak, oh ayah tak buat apa-apa, ayah pun diam. Jadi akan secara tak langsung membentuk personality anak pula. Jadi dia akan turun kepada generasi-generasi seterusnya. Jadi kadang-kadang anak ni kita tak payah cakap. Kadang dia nampak cara kita, gaya kita pun automatik dia boleh ikut. Cara kita cara kita tidur. Kadang-kadang kita tengok, anak kita kenapa tidur macam bapak dia? Padahal bapak dia tak pernah ajar pun. Tapi tidur macam ayah dia. Macam tu kan? Jadi itu antara kita nak kata bukan genetik kan. Kalau genetik ikut bentuk rambut ke ataupun bentuk muka ke. Tapi cara anak tu pegang senduk macam mak dia pegang. Tapi mak dia tak pernah ajar pun. Cara anak dia potong sayur macam mak dia. Tapi mak dia tak pernah ajar pun. Jarang budak tu masuk dapur. Sekali bila buat tu kan nak macam juga mak dia. Jadi itu yang kita kata kadang-kadang apa yang berlaku dalam rumah tu walaupun dia hanya pandang, dia hanya tengok tapi benda tu sampai kepada anak. Jadi andailah kata berlaku konflik ataupun pendam rasa akibat daripada isteri ataupun ibu yang lebih dominan tadi, tanggungjawab bapa perlu dimainkan dengan baiklah, berperanan untuk melindungi dan bertanggungjawab dalam memikul title sebagai suami dan bapa tadi yang kata beras kita beli kan. Tapi kalau ada isu-isu perlulah ditangani dengan baik sebab anak-anak sentiasa memerhatikan kita. Itulah secara kesimpulan yang akhir daripada saya. Betul. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada penceramah kita. Para penonton sekalian, Alhamdulillah berakhirlah sesi ceramah kita pada pagi ini. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada penceramah kita, Puan Azhar dan juga hadirin hadirat yang sudi menonton ceramah kita pada pagi ini.
Semoga ilmu yang dikongsikan dapat memberi manfaat kepada kita semua sehingga berjumpa lagi di siri akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.